inilah perkara yang penting, soal leadership, soal kepimpinan kita, tuan-tuan juga. Kita ni, apa dia tujuan kita berada pada jawatan ini? Sebahagian orang politik, tadi kita sebut orang politik lah, minta maaf bagi ni, dia fikir tujuan saya dalam segala kerja saya 5 tahun saya dapat undi, itu tujuannya. Tapi kita orang-orang yang kalau jujur pada diri kita, tujuan kita ialah kita nak membangunkan umat kita ni. Macam anak kita juga, kadang-kadang dia minta benda yang tak munasabah, kita bagi memang dia kata sayang kat kita, tapi dengan pemberian kita itu mungkin akan melemahkan dia. Saya buat contoh lah, simple. Anak kita kena buat homework, dia malas, kita tolong buat untuk dia. Setengah mak ni sayang kat anak, dia tolong buat homework anak dia tu. Akhirnya anak dia sampai kesudah tak pandai, tapi anak dia selalu puji mak dia, mami bagus tolong buat. Tapi kalau kita mak yang baik, itu bukan jalan dia. Orang Melayu, tuan-tuan, kalau kita kritik dia, akan adalah pejong-pejong yang marah. Tapi saya tak apa, saya okey, saya dah terbiasa dengan benda ni. Kita tak kata semua orang Melayu malas. Ramai orang Melayu berjaya, kita pun Melayu juga. Banyak juga kejayaan orang Melayu dalam negara ni. Soal orang Melayu tolerance, orang Melayu baik, jujur dengan dalam berkawan dengan orang lain dalam sebahagian hal, kita tak nafikan. Tapi kadar kesungguhan orang kita di dalam nak membina kehidupan dia terlalu sedikit secara perbandingan. Tuan-tuan pergi kat bandar-bandar, orang bukan Islam, sepubuh mereka tak semayang, tapi mereka bangkit dah. Dulu saya kecil-kecil, saya selalu tengok penjual surat khabar. Penjual surat khabar bukan Muslim ni, awal mereka bangun nak atok surat abang nak pergi sampai ni, bukan 3-4 pagi dia buat kerja dah. Padahal tak ada pernah orang duk baca dalil kat mereka tentang apa? Tentang dapat pahala pergi bekerja, dia tak ada. Tapi kerana dia tahu itu cara untuk hidup. Syed Sheikh Al-Hadi ni salah seorang reformis di dunia, di Malaysia ni. Siapa yang baca buku sejarah tentang sejarah kaum muda, dalam dulu SPM kita baca golongan pembaharuan Melayu, Syekh Al-Hadi tulis hal ni tentang masalah orang Melayu. Dia kata cubalah tengok kepada kaum Cina, masa tu Cina baru masuk, datang ke negeri kita sehelai sepinggang, akhirnya mereka menjadi tauke dan menguasai berbagai-bagai benda. Kita mungkin komplain kerana mereka bersaing dengan kita, tetapi kita melupai bahawasanya mereka tidak mencapai kekayaan itu melainkan dengan kesungguhan yang telah mereka buat. Kita tahu dari segi pembahagian Felda apa semua ni, mereka yang bukan Bumi Putera tidak dapat seperti ini. Saya fikir kalau mereka dapat, jauh saya fikir mereka akan buat, mereka akan bukan saja kaya, mereka akan jadi tauke besar tu setiap mereka. Kita tidak boleh menafikan ada ramai juga, bukan semua, ada ramai juga Melayu yang memang malas, tuan-tuan. Saya sebut cerita ni banyak kali. Di Perlis ni Tuanku Raja Muda kayuh bersikal masuk ke kampung-kampung, pergi rumah orang miskin. Bukanlah saya kata semua, tapi separuh mungkin kot. Ada orang pergi kayuh bersikal, Tuanku Raja, anak raja pergi masuk kampung ni. Walaupun rumah kita rumah orang biasa, tak bolehkah sapu sikit depan rumah tu?
kutip-kutip plastik bukan nak kena kos 1-2 ringgit pun tak kena. Penyapu lidi pun ada, aduh sapulah sampah, orang nak main depan rumah dia tak sapu, duk semua macam tu lah. Kalau bangkai tikus, bangkai burung duk ada, duduk situlah. Kok nak atok-atok sikit bagi bersih, dia tak buat. Sampah yang depan rumah dia berlonggok macam tu juga. Rumah yang saya pergi tunjuk tu, barang yang kerajaan bagi, oven tu untuk bakar tu, dia guna aku tak boleh, dia tahu depan rumah kan. Orang nak beli tu mungkin 7-8 ribu, dia tak boleh pakai setahun dia, tak ada dia usaha ke nak perbaik ke. Kalau bagi ayam, anak ayam, dia tak boleh, lau tak ada, reban tak ada. Bagi reban, dia bela ayam besar, dia jual, tahun depan dia main beratong pula, minta bantuan. Pasal apa? Awak tak buat kerja ayam dah habis jual, beli motor. Pasal kau tak pusing duit tu. Dia duk fikir tak apa, sekali dia miskin, dia bantu balik. Tuan-tuan, ini adalah facts. Bukan saya kata. Tuan-tuan baca Za'ba, bukanlah kita setuju dengan semua yang Za'ba kata. Za'ba tulis dalam Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Za'ba kata orang Melayu ni, sehingga kalau orang tak bagi bantuan, anak dia tak boleh mengaji. Kalau tak bagi modal, dia tak boleh meniaga. Bahkan kalau mati pun, kata Za'ba, dia ajak kena bergantung dengan qul huwallahu orang. Bukan amal ibadat dia masa hidup ni. Mati, mai pula kaki yang bagi tahu, ni hampa nak perhabis banyak mana ni untuk pak hampa. Kata pak kita tentu habis dah, nak habis pula dah. Dia tidak, itu bukan daripada ajaran agama, sehingga dia menjadi sentiasa bergantung pada orang dalam hidup dia, dan selepas mati dia pun dia diajar, tak apa hampa mati tinggal duit, aku nak tolong buat kenduri arwah kat hamba. Bukan dia pesan buat amal betul-betul, mati siapa pun tak boleh tolong kita. Itu bergantung pada amalan kita. Habis ada anak-anak kita yang soleh yang kita didik. Tak. Dengan cara itu kita jadi kaum yang bergantung. Kita bukan tidak ada leadership yang bagus. Negara ni ada kepimpinan yang bagus. Tun Razak buat projek ni, projek yang bagus. Dah berapa puluh tahun dah. Patutnya, ialah bukan tak ada, ada sekali marah pula. Patutnya kebanyakan Feldah ni milioner, jutawan dah. Inilah yang menjadi tanggungjawab para pegawai, para petugas, mereka semua yang ada dalam dewan ni, kena habang kat mereka. Jumlah ni begitu banyak. Ruang untuk jadi orang berduit ada. Tuan-tuan, orang yang tak ada tanah ni, tuan-tuan pergi kat kampung, struggle tumpang rumah orang. Boleh duduk rumah sewa, buat permohonan nak dapat rumah kerajaan ataupun rumah yang kerajaan bagi projek, dapat, syukur tak sangka. Ada orang dapat 10 hekar. 10 hekar dia rasa tak ada apa, tak pergi tanam pula tu. Sama orang awam pun kadang-kadang main rumah ni, dapur pun tak ada apa, beras tak ada, apa, sayur tak ada, apa pun tak ada nak makan. Rumah dia rang penuh. Padahal kalau dia bersihkan tu, dia tanam kangkung pun naik, tanam cabai pun naik,
Tanam petola pun naik, tanam terung pun naik. Dia abang tak ada duit nak pergi beli sayur. Dulu ada satu ahli politik katanya lah, tapi ahli politik tu kempen nak tanam padi atas bumbung. Itu pada zaman hantuah ke mana saya tak pernah ingat. Tapi katanya Jepun pun tertarik dengan idea tanam padi atas bumbung. Tuan-tuan pergi cari baliklah lain internet tanam padi atas bumbung ni, ada ke tak? Bila Jepun punya pakar mai, dia terkejut. Rang kok bawah banyak, tanah kosong banyak, yang lebih tanam atas bumbung pasal apa? Cari miang padi turun ke bawah. Maksudnya benda tu di Jepun mungkin praktikal sebab tanah dia habis occupied. Semua tanah dia gunakan. Kita tak payah duk teori banyak. Bubuh pasiak dalam apa? Dalam tin Milo ke tin apa ke, tanam pokok, naiklah pokok cabai, sekurang-kurangnya tak payah belilah RM2.5 sehari. Kita kena kata pada mereka. Cuma kita punya direction di dalam leadership tu masalah. Kawan ni, tuan-tuan jangan takut. Saya akan bagi bantuan. Hak setengah tu dia seronok, dia umumkan bantuan. Bila umum bantuan, orang pun satu dewan tepuk tangan kat dia. Tapi dia tak memberikan ransangan yang lain untuk mereka tu maju ke hadapan, lebih daripada balik duk fikir bila bantuan nak sampai. Orang politik sebagai macam tu, dia seronok bila main ni, aku nak pergi ni ada apa? Tak apa, WB umum yang ni. Oh, dia seronok. Sebab tu kita mau orang politik, pemimpin kita tu, termasuklah pemimpin yang bukan politik, pemimpin dengan with brain, dengan ada otak, yang datang bercakap membangunkan rakyat ini, bukan bagi rakyat syok kat dia. Kalau you bijak, mungkin hari pertama rakyat marah kat you tapi pasal you cakap suruh dia rajin, bangun awal, pergi buat kerja. Tuan-tuan, jarang orang politik cakap benda ni. Cuba tuan-tuan tengok dalam TV. Kerajaan mengumumkan akan, sedap dia. Kata Siddiq Sigaraga, kalau kau nak bagi zakat harta bapa kau, bukan harta aku. Tuan-tuan dengar Siddiq Sigaraga di dalam filem apa? Tiga Abdul. Maksudnya apabila Abdul Wahab pergi ambil harta benda dia semua, pergi rumah dia, dia bagi zakat harta benda pak mentua dia, marahlah Siddiq Sigaraga. Kita bukanlah Siddiq Sigaraga, tapi maksudnya nak umum harta orang memang senang lah. Tetapi akhirnya orang tak mai pula bila kita kata orang Melayu kena rajin. Ramai orang Melayu kadang-kadang malas, bubuh pula kaki api kat tengah. Tengok dia telah menghina kaum Melayu, buat report polis. Ada pula cawan mangkuk yang pergi buat macam tu. Jadi susah orang benar-benar nak bangunkan kaum kita sendiri. Kita kena cakap yang benar, kena bagi tahu mereka. Tambah tuan-tuan cakap, bukan nak orang undi tuan-tuan pun, tuan-tuan pegawai kerjaan. Cakap ya. Kalau cik terus bercakap ni, kami tak undi cik. Kata saya bukan orang politik, tak undi pun saya duduk di sini juga, lagi tak kena tukang. Kita kena bagi tahu mereka. Mungkin kita bagi tahu 10 orang, 3 orang yang terima. Tapi manusia mesti berubah. Kaum kita mesti berubah. Dan itulah, saya kalau tanya saya, kita mesti jujur, integriti pada diri kita, mesti bagi tahu mereka penyakit mereka apa. Kena panggil mereka ceramah tajuk malas ya. Larangan agama tentang malas. Dia dalam dia dulu ada cerita dongeng tentang orang malas. Boleh cerita? Kita sebarang kali dia terpengaruh dengan cerita ni. Dia kata dalam satu negeri tu ada 3 orang malas. Apa pun malas.
Satu hari mak bapak mereka mati, mereka dah tak ada makan, duduk di rumah kelaparan. Orang kampung pergi bagi bantuan. Ni cerita dongeng lah, bukan riwayat hadis lah. Orang kampung bagi bantuan. Bila bagi beras, duduk menangis juga kelaparan. Awak tak pergi masak, orang dah bagi beras. Malas lah, malas. Lepas tu orang tolonglah pergi ambil beras masak, hidang makan. Duduk menangis lagi. Pasal apa tak makan? Malas lah nak suap. Sampai tahu tu. Orang tolong suap. Semua benda terkenal lah. Malas. Dapat berita kepada raja negeri tu, konon cerita. Raja tu negeri tu kata orang jenis ni kena hapuskan daripada negara kita. Pemalas. Bila nak berlaku peperangan, raja ambil mereka 3 orang ni pergi bubuh di barisan paling depan sekali. Biar perang mati pun tak apa. Bila musuh mari nak tetak mereka, mereka duduk senyap. Senjata dah. Musuh tanya, kamu tak mau lawan dah? Malas lah nak lawan. Dia malas. Mereka fikir, mereka ni mungkin orang kuat kot. Hampa tak kuat ke? Malas lah nak abang. Konon cerita dongeng tu, musuh pun takut dengan orang malas ni. Musuh berundur. Lalu orang sangka kemenangan tu kerana malas. Raja kena bagi anugerah lah pada 3 orang malas ni. Daripada nak bunuh, kena bagi anugerah. Ambil 3 orang malas ni, bubuhlah satu tempat yang elok, rumah yang elok, ada orang serve makan dia apa, memang bertambah malas lah. Sebab apa semua orang duk bagi. Lama-lama oleh kerana satu saja kemenangan orang malas ni, berita ni jadi berita rakyat. Ramai rakyat negara berkenaan mengaku jadi orang malas. Semua pakat nak jadi malas. Dan semua pakat pergi duduk di penempatan yang raja tu letak untuk orang malas ni. Jadi satu beban kepada negara. Raja pun tanya penasihat dia macam mana cara nak buat. Tak ada cara. Dia kata, lah ni kita bakar bang rumah tu supaya semua orang malas ni mati. Bakarlah rumah berkenaan, larilah orang-orang malas palsu ni. Tinggal 3 orang yang betul-betul malas, dan 3 orang tu mati terbakar. Ini cerita orang malas. Saya pergi ke kampung-kampung, saya cerita jangan jadi orang malas. Walaupun masa awal awak malas ni awak untung, pakat orang bagi bantuan, tapi last sekali mati terbakar. Sebab malas. Cumanya apabila saya tulis tentang artikel miskin dan malas, ada satu orang dia hantar satu tulisan pada saya, cerita tentang diri dia. Dia kata kadang kala bukan saja soal malas, tapi soal tidak pernah mempunyai pengalaman hidup dalam suasana rajin, dan dia tak tahu nak rajin tu macam mana. Dia bagi contoh, dia kata oleh kerana hidup di rumah yang mak dia memang, orang utara kata penyemak, tolak tak sidai, baju duduk selerak macam tu, yang tu rumah, dan dia tak rasa benda tu pelik, dia rasa okey. Bila orang nak suruh dia susun, dia tak tahu nak susun macam mana, kerana daripada kecil macam tu lah dia tengok. Bila dia kahwin, dia kata suami dia ada kehidupan yang elok, jadi dia tak tahu nak uruskan rumah dia. Selalu ditegur kerana dia rasa okey, orang lain rasa tak okey. Sehingga sekarang ni barulah dia faham makna susun barang, atur almari baju, ada bunga sikit, ada apa, baru dia faham. Dia kata saya, sebenarnya kadang-kala orang yang miskin ini juga perlu ditunjuk kepada dia macam mana sebenarnya yang dikatakan rajin tu.
Kita suruh dia rajin, dia tak reti nak rajin macam mana. Dia kata rajin apa? Tak, minggu lepas aku bangun pukul 10, ni aku bangun pukul 9.30 lah. Okey, dia kata. Dia ingat, rajin dah. Padahal orang lain bangun pukul subuh, orang bangkit dah. Dan ini peranan leadership yang perlu dibuat oleh tuan-tuan sekalian dalam hal ni. Ada soalan lain?